Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat tengah hari. Okey. Untuk kelas hari ini, okey, saya dah buatkan video ni untuk awak lah. Saya harap awak dapat tonton video ni sehingga habis dan awak fahamkan okey, apa yang saya cuba terangkan dalam ni lah. Okey. So sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, okay, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik. So, perkara pertama yang kita akan buat pagi ni adalah tengah hari ni adalah menyimak dulu jawapan untuk akaun untuk rugi yang awak dah buat hari tu. Okey, hari Isnin hari tu kelas kita dah belajar tentang penyediaan akaun untuk rugi yang mana ia adalah bersambung daripada akaun perdagangan. Okay, jadi akaun perdagangan kita dah dapat untung kasar, kemudian kita pindahkan untung kasar ke akaun untung rugi dan kita tambahkan dengan hasil tolak dengan semua jumlah belanja, akhirnya kita dapat untung ataupun rugi bersih. Okay, kalau kita dapat nilai dia positif, maknanya kita dapat untung bersih. Kalau kita dapat negatif, maksudnya rugi bersih. Okey, so ini soalan sinar gemilang kita buat sama-sama hari tu. Okey, ni cuma awak glance through lah, tengok sekali betul tak jawapan ni sama tak dengan awak punya 33820. Okey, seterusnya untuk Donna pula. Okey, Donna Enterprise. Hari tu kita dah bincang sampai untung kasar. Seterusnya saya dah minta awak buat untuk akaun rugi. Okey, so ini adalah jawapannya. Okey, untuk akaun rugi untuk Donna. Untung kasar 27164, ada 3 butiran hasil dekat sini, komisen diterima, diskaun diterima dan sewa diterima. Seterusnya ini kita jumlahkan. Bila kita jumlahkan, kita garis. Okey, tambahkan jumlah hasil ni dengan 27164 jadi dapat 31364. Seterusnya kita senaraikan semua belanja. Kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hutang lapuk, belanja am, gaji, kadar bayaran, promosi dan insurans, akhirnya dapat 16184. Kita tolakkan daripada jumlah yang tadi, akhirnya dapat untung bersih 15180. Kalau cikgu tanya kenapa kita dapat untung bersih, okay, jawapannya adalah sebab ia positif. Kalau negatif, maksudnya kita dapat rugi bersih. Okey, habislah untuk hari ini. Okey, untuk objektif pertama kita iaitu membincangkan akaun untung rugi bagi latihan yang lepas. Okey, seterusnya cikgu nak terangkan pada kamu tentang satu lagi format yang penting, iaitu format penyata kedudukan kewangan. Okey, ingat hari tu saya bagi tahu penyata kewangan, dia terdiri akaun perdagangan, akaun untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Ataupun digantikan dengan penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan. Kalau awak perasan, penyata kedudukan kewangan dia mesti ada. Walaupun kita buat akaun perdagangan, akaun untung rugi, dia mesti ada penyata kedudukan kewangan. Kalaupun kita buat penyata pendapatan, dia mesti ada penyata kedudukan kewangan. So penyata kedudukan kewangan ni adalah penyata akhir dia. Yang final dia, yang mana dekat sini kita boleh tengok kalau kita dapat orang kata seimbang. Kalau kita dapat seimbang, maknanya kita buat betul. Tapi kalau kita dapat tak seimbang, maknanya adalah salah daripada awal. Ini saya minta awak salin, jangan print awak salin. Buat penyata kedudukan kewangan. Ni contoh tajuk dia pada 31 Disember 2019. Untuk tajuk ini, dia akan berubah mengikut soalan. Mengikut kehendak soalan. Kalau soalan tu dia bagi dia punya tempoh kewangan dia berakhir pada 30 Jun 2020, jadi awak tukar kat sini. Sini dia berubah. Baik. Seterusnya. Ni nama perniagaan awak dah tahulah. Masih lagi menggunakan 3 lajur. Lajur 1, lajur 2, lajur 3. So kita mulakan dengan saya nak jelaskan ni awak tengok ni, nanti awak salin, awak faham insyaAllah. Seterusnya komponen dia. Apa yang ada dekat penyata kedudukan kewangan? Ada berapa komponen? Ingat balik. Apa komponen tu? Masa kita buat akaun perdagangan, dia ada 2 komponen. Iaitu komponen jualan bersih dengan komponen kos jualan.
Maksud kita buat akaun untung rugi pun dua komponen. Komponen hasil dengan komponen belanja. Okey, tapi untuk penyata kedudukan kewangan, mari kita tengok. Okey, ni nama pendek dia adalah PKK. Okey, nama pendek dia PKK. Okey, baik. Okey, berapa komponen? Okey, ni komponen pertama. Aset bukan semasa ni komponen pertama. Okey, komponen kedua aset semasa. Ni komponen kedua. Okey, komponen ketiga liability bukan semasa. Ini komponen ketiga. Komponen keempat equity pemilik. Dan akhir sekali komponen yang kelima ialah liability bukan semasa. Ini kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, bergantung pada soalan. Okey, baik. Ingat ada 5 komponen. Okey, saya terangkan sekali kat sini. Aset bukan semasa. Sebelum ni lagi cikgu dah beritahu. Aset kan. Okey, ada siapa tak ingat? Maksud penjelasan saya aset tu apa? Masa nak jelaskan belanja, saya kata sebelah debit imbangan duga dia ada aset dan juga belanja. Okey, apa tu aset? Apa beza aset dengan belanja? Okey, aset adalah harta. Okay, ingat aset adalah harta dan dia boleh dipegang. Okey, ia boleh dipegang. Maknanya kalau kita tengok dalam imbangan duga, dalam soalan tu imbangan duga kan, dia bagi imbangan duga, kita tengok senarai tu dia letak kat sebelah debit. So awak ingat, debit sama ada aset atau belanja. Okay, kalau dia tulis butir dia kadar bayaran. Kadar bayaran tu hari tu cikgu cakap bayar bil telefon, bil TNB, bil air. Adakah itu harta? Bukan. Jadi dia bukan aset lah. Okay, tapi kalau butir dia tulis tu katalah kenderaan. Kenderaan tu apa kenderaan apa awak kata kenderaan? Okey, lori. Okey, lori. Boleh tak pegang lori? Bolehlah harta. Okey, ataupun kereta. Boleh, tu harta. Okey, boleh sentuh, boleh pegang kan, dan dia harta lah. Okey, tu aset. Okey, kenapa ada dua? Aset bukan semasa dengan aset semasa. Okey, aset bukan semasa. Okey, dia punya tempoh guna dia lebih daripada 1 tahun. Aset bukan semasa, tempoh guna dia lebih daripada 1 tahun. Kita tengok premis. Premis ni apa? Premis ni kedai. Kedai, ada orang guna kedai setahun. Maknanya dia beli kedai tu, bukan dia sewa. Okay, kalau dia sewa, dia dah jadi belanja sewa. Okay, dia tak boleh tulis ni premis. Okay, tapi bila tulis kat aset bukan semasa ni premis, maknanya dia beli kedai dia tu. Okay, ataupun bangunan kedai tu dia buat sendiri. Okay, jadi harta dia. Okay, jadi adakah orang dah buat kedai ataupun dah beli kedai guna setahun? Tak ada, guna banyak tahun. Jadi dia aset bukan semasa. Lengkapan, hari tu dah jelaskan juga. Lengkapan apa-apa harta yang melekat di dinding. Okay, contoh dia katakanlah apa tu? Aircon. Kan, aircon, alat penghawa dingin, pendingin hawa. Okay, lepas tu kipas. Okay, kipas, kalau kipas kan yang dekat kedai-kedai perniagaan besar tu mahal harga dia. Okay, kalau kat masjid tu awak tengok kipas yang helikopter tu. Okay, tu lengkapan. Okay, alatan pejabat. Okay, contoh alatan pejabat, printer, komputer kan. Okay, tu alatan pejabat. Okay, jadi ni contoh-contoh dia. Jadi kalau kita nampak butir dalam imbangan duga tu, kita tengok satu-satu. Ini aset ke belanja? Kalau dia harta, dia boleh guna untuk jangka masa panjang, dia aset bukan semasa. Okay, jadi kita ambil daripada imbangan duga, kita masukkan nilai kos dia dulu kat sini. Okay, dia akan bagi. Okay, dia akan bagi. Premis RM50,000. Tu kos lah tu, masukkan dalam laju pertama. Ni kos. Okay, lepas tu, laju kedua, kita akan rekodkan susut nilai terkumpul. SNT, dia punya pendek dia. SNT. SNT, ni pendek dia. Okay, jadi kita buat apa? Kita masukkan nilai tu daripada imbangan duga. Ambil saja daripada imbangan duga. Okay, daripada soalan lah kita ambil. Kalau soalan tu tak ada bagi cikgu, susut nilai terkumpul premis tak ada. Jadi kita letak kosong. Kalau ada kita tulis. Macam ni lengkapan dia ada bagi. Kita letaklah RM2,000. Cikgu soalan ni dapat daripada mana? Soalan ni saya buat sendiri. Okay, baik. Lepas tu nak dapat nilai buku ni adalah kos tolak SNT. Okay, ni laju 1, ni laju 2 kan. Okay, nak dapat nilai buku ni adalah 1 tolak 2. Maknanya laju 1 tolak laju 2. So untuk premis, kos dia RM50,000 tolak kosong dapat RM50,000. Lengkapan RM20,000 tolak RM2,000 dapat RM18,000. Alatan pejabat RM3,000 tolak RM600 dapat RM2,400. Apa yang saya kurang buat kat sini? Saya kurang gariskan. Gariskan apa?
gariskan untuk dapat sama dengan. Ini 50,000 tolak kosong sama dengan 50,000 kan, sini garis. Sini garis. Okey, 20,000 tolak 2,000 dapat 18,000, sini garis. Ingat saya kata garis tu macam sama dengan. Okey, dalam akaun lah. Alatan pejabat 3,000 tolak 600, 2,400. Okey. Lepas tu kita jumlahkan ni semua kita tambahkan. Ni nama dia nilai buku semua aset bukan semasa tu kita tambah. Tambah kita buat apa? Garis kat sini pula. Okey, 50,000 tambah 18,000 tambah 2,400. Dapat 70,400. Ni jumlah ni kita letak pada lajur yang ketiga. Okey setakat ni okey insya-Allah. Okey, seterusnya lepas aset bukan semasa, aset semasa. Ni komponen yang kedua. Tadi saya kata aset bukan semasa harta yang guna lebih daripada 1 tahun. Habis tu cikgu aset semasa apa? Aset semasa pula dia guna harta tu, dia masih lagi aset. Okey. Aset yang dia guna dalam masa setahun. Okey, beza dia. Kalau yang bukan semasa dia guna lebih daripada setahun. Kalau aset semasa dia guna dalam masa 1 tahun. Okey, harta jugalah. Okey, tunai, duit dekat tangan. Tunai ni adalah duit dekat tangan. Okey, so maknanya duit kat tangan tu memanglah kita akan sentiasa ada, berpuluh-puluh tahun pun duit kat tangan kita ada. Macam awak daripada lahir lagi dah ada pegang duit. Sampai sekarang umur 16 tahun pun ada pegang duit lagi. Okey. So itulah tunai. Okey, tapi maksudnya duit tu dia boleh berubah-ubah, dia cair. Okey, aset semasa ni dia lebih cair. Lebih cair maknanya lebih mudah nak digunakan. Okey. So tunai tu maknanya hari ni, pagi ni kita ada duit RM500. Petang nanti, belum lepas tahun tau, baru petang nanti, baru 8 jam, duit kita dah tinggal RM50. Tu maknanya dia cair. Okey, so dia aset semasa. Cair tu apa? Bukannya cair tu basah. Tak, cair tu maksudnya dia mudah digunakan. Okey, inventory akhir pula. Okey, inventory akhir ni adalah barang niaga kita yang belum terjual. Sampai akhir tempoh kewangan 31 Disember ni ada barang-barang yang belum dijual. Nilai dia RM20,220. Katalah kita nak guna inventory ni, barang niaga ni kita nak pakai duit. Kata tiba-tiba pada 31 Disember ni ataupun 30 Disember ada pihak bank telefon. Awak ada hutang belum bayar. Kita nak cari duit daripada mana? Okey, kita boleh jual barang-barang inventory akhir ni. Barang niaga kita yang stok akhir kita tu kita boleh jual. Okey, jual murah-murah. Jadi kita dapat duit tunai. Jadi dia pun berubah. So inventory akhir ni dia pun aset semasa sebab apa? Dia harta. Tapi dia sentiasa boleh berubah-ubah. Okey, ada katakanlah hari ni pagi kita berniaga. Okey, stok kita ada sebanyak nilai dia harga RM1,000. Okey, dalam kedai runcit kita RM1,000. Hari tu ramai orang beli. Jadi sampai petang kita tengok, stok kita dah berkurang. Okey, dah jadi RM500. Maknanya dia cair. Okey, mudah nak dapatkan tunai. Okey, seterusnya bank. Okey, bank adalah duit di bank lah. Okey, pun senang. Kalau kita nak pakai duit, kita pergi bank, kita isi buku cek, duit boleh keluar. Kalau kita sekarang ni milikan tunggal, kita ada pegang kad ATM, pun kita boleh keluarkan duit. Nak pakai duit, pergi bank, ambil duit. Macam tu je. Okey, awak tengok ni formula dia, aset semasa, formula dia apa? T bar. T, tunai, I, inventory akhir, B, bank dan A, akaun belum terima. T bar. Okey, aset bukan semasa ni ada formula tak? Ni tak apa, ni awak kena ingat dia adalah harta. Okey, dia harta yang lebih tak ada ni tak tetap. Okey, ada soalan yang dia bagi ni, ada soalan dia tak bagi. Okey, tapi kalau aset semasa biasanya ada ke empat-empat ni, sekurang-kurangnya 3 lah. Okey, jadi 3 ni dah kita masukkan nilai dia pada lajur yang kedua. Okey, tapi akaun belum terima ni ataupun orang yang berhutang dengan kita, okey, kita kena letak lajur pertama. Kenapa cikgu? Okey, sebab dia ada butir peruntukan hutang ragu. Aduh, apa pula peruntukan hutang ragu ni, kan? Okey, jangan risau. Okey, senang je. Okey, akaun belum terima ni jumlah hutang yang orang berhutang dengan kita lah. Kita jual barang, okey, orang tu beli barang secara hutang. Jadi kita akan rekod dia sebagai akaun belum terima. Pelanggan kita yang berhutang. Okey, tapi daripada jumlah hutang kita, kita akan anggarkan, kita buat peruntukan. Okey, kita agak-agak. Berapa agaknya hutang yang aku tak dapat kutip? Biasanya kita ni mengamalkan konsep macam untuk selamatkan diri kita lah, untuk berwaspada pada perniagaan kita. Okey,
Memang orang hutang dengan kita 1,200 tapi kita andaikan kita tak dapat 1,200. Sebab apa? Alah, biasalah orang hutang kan, mana ada orang nak bayar penuh. Okey, kita anggarkan, andaikan bahawa kita akan dapat penuh. Oh, saya anggarkan RM98 ni adalah hutang yang saya ragu-ragu untuk dia dapat kutip. Saya anggarkan, saya agak-agak RM98 ni adalah hutang yang saya tak dapat kutip nanti. Sebab apa? Macam-macam sebab. Jadi kita akan tolaklah daripada jumlah hutang yang kita dapat kutip. Tapi jangan risau, untuk soalan ni, butir peruntukan hutang ragu ni dia dah bagi juga dalam soalan, dalam imbangan duga. Kalau tak ada cikgu, kalau tak ada kosong. Kalau ada kita masukkan. So kalau ada 1,200 tolak 98 sama dengan berapa? Ni dapat kat sini. Masukkan dalam lajur yang kedua. Barulah kita tambahkan semua butir yang lajur kedua ni, kita letak jumlah dia pada bawah dia. Pada lajur kedua juga. Nampak? Kita letak butir dia pada lajur yang kedua juga. Jangan letak pada lajur ketiga, salah. Okey. Okey, letak pada lajur yang kedua juga jumlah ni. Tambahkan semua ni, letak pada lajur yang kedua. Okey, kenapa? Okey, sebab kita nak settlekan dulu dengan liability bukan semasa pula. Oh sorry, dia liability semasa. Maafkan saya. Okey, ni salah. Saya potong. Ni liability semasa bukan liability bukan semasa. Okey, liability semasa. Okey. Apa tu liability? Okey, berbeza dengan aset. Aset adalah harta, liability adalah hutang. Okey, hutang. Jadi, hutang semasa maknanya hutang yang dia boleh berubah-ubah dalam masa 1 tahun. Okey, semasa samalah, semasa 1 tahun. Okey, liability semasa hutang yang boleh berubah-ubah dalam masa 1 tahun. So biasanya dia ada banyak ada yang pasti ada adalah akaun belum bayar. Akaun belum terima tadi kita jual barang dengan orang beli secara hutang. Akaun belum bayar pula kita beli barang dengan orang dan orang tu bagi kita hutang. Kita yang berhutang dengan orang, dengan pembekal kita. So kita rekodkan pembekal kita tu yang kita beli secara hutang tu sebagai akaun belum bayar. Jadi ambil jumlah dia, kita letak saja pada lajur yang kedua. Letak kat sini, jumlahkan. Okay, ni kita buat apa? Kita tolak ni, tengok simbol tolak. Jadi kita tolakkan. 26402 tolak 10,000, kita dapat nilai jumlah dia. Okay, jumlah dia sama dengan kat sini, 16402. Okay, jumlah dia kita letak sini. Kan, sama dengan berapa? Tolak. Okay, 26402 tolak 10,000 sama dengan berapa, letak pada lajur ketiga dan jangan letak sebaris dengan 10,000, bawah je. Okey, dan butir dia adalah modal kerja. Nampak ni? Ni yang pelajar selalu lupa. Okey, ni. Jangan lupa tulis. Kadang pelajar tahu ni nombor ni dah letak tapi pelajar tak tulis butir modal kerja. Salah. Okey, dia mesti ada butir modal kerja dengan ada nilai yang betul. 16402. Ataupun awak tahu nak tolak daripada jumlah aset semasa, tolak jumlah liability semasa. Okey, dapat berapa? Okey, lepas tu ni sama dengan. Barulah kita tambahkan jumlah ni. Okey, barulah kita tambahkan jumlah ABS tadi dengan modal kerja. Okey, jumlah ABS iaitu aset bukan semasa ni 70400, jumlah dia tambahkan dengan modal kerja 16402. Akhirnya kita dapatlah nilai dia 86802. Baru sampai komponen yang ketiga. Okey, boleh? InsyaAllah boleh. Okey. Macam mana cikgu kalau liability semasa ni kita ada dua nilai? Ni dia bagi satu je, ada satu butir je akaun belum bayar. Katalah nanti soalan dia ada akaun belum bayar, lepas tu dia ada pinjaman yang kena bayar dalam masa 1 tahun. Dia kata contoh jadi pinjaman kalau kurang daripada setahun kena bayar dalam masa setahun, jadi dia nama dia liability semasa. Jadi kita masuk kat sini. Katalah nilai dia tinggal 5,000. Kita letak kat sini 5,000 ni kalau ada ni, sekejap saya nak buat ni. Saya buat kalau ni kalau ada tambahan butir. Okay. Katalah ada lebih daripada satu butir untuk liability semasa, kita nak buat apa? Okay, jadi nilai 10,000 ni kita letak sini. Kita tak letak kat lajur kedua. Lajur kedua tu kita nak letak jumlah. Okay, 10,000 tambah dengan katalah tadi pinjaman. Pinjaman katalah nilai dia 5,000. Okay, 5,000.
Jadi jumlah dia ni kita letak dekat lajur yang kedua, 15,000. 10,000 tambah 5,000, 15,000. Jadi nanti kita punya modal kerja macam mana? 26,402 tolak 15,000, jadi dapat apa? Ni dah ke bawah lah nanti sebab lajur baris kedua ni dah ada benda. Okay, dia ke bawah. Jadi dia dapat 26 tolak 15, 10. Okay, dia akan jadi modal kerja dia kat sini saya buat. Dia akan jadi nanti tak apa, ni kalau kita dah jumpa soalan nanti awak boleh buat. Kalau awak tak buat kat soalan, mesti awak macam memang confused sikit lah. Okay. So awak akan dapat modal kerja 10,402. Letak kat mana cikgu? Lajur ketiga lah. Okay, lepas tu jumlahkan balik, tambahkan dengan 70,400. Okay, so kita akan dapat nilai dia lain lah. Okay, macam tu. Okay, tu untuk kalau ada dua putih untuk liability semasa ataupun tiga. Kita jumlahkan dulu dekat lajur pertama. Baru jumlahnya kita letak kat lajur kedua, tolakkan dapat modal kerja letak kat lajur ketiga. Okay, yang penting jangan salah lajur. Hari tu ada kawan awak tanya, cikgu macam ni kita nak tahu dalam peksa masuk lajur ni. Kita kena selalu buat latihan. Okay, kita selalu buat latihan, nanti benda tu kita faham sendiri, kita ingat. Okay, dia bukan hafal semata-mata, premis lajur pertama, susut nilai terkumpul lajur kedua. Bukan macam itu caranya. Okay, mula-mula awak hafal format dia apa. Okay, lepas tu nanti bila kita buat, kita tahu kita masuk mana. Tapi kena banyak latih to be. Tak boleh cukup satu, tak cukup dua. Alright, baik. Seterusnya kita pergi pada komponen yang keempat, iaitu equity pemilik. Equity pemilik senang. Okay, dia cuma ada ni je putih dia ni, memang kena hafal. Okay, ada empat benda ni, memang kena hafal. Awak tak boleh salah. Okay, jangan terbalik. Okay, so dia ada apa? Yang pertama, perkataan cikgu dibiayai. Ya, perkataan dibiayai oleh ni wajib tulis. Okay, ini adalah maknanya, inilah modal kita. Okay, kita buat perniagaan, kita guna apa? Inilah kita guna. Okay, memang ada equity pemilik ni komponennya. Okay, modal awal, ni soalan bagilah. Modal awal tambah untung bersih. Ni untung bersih dapat daripada mana? Kita dapat daripada akaun untung rugi yang kita buat. Okay, kita dapat daripada akaun untung rugi yang kita buat. Okay, so akaun untung rugi tu kalau kita salah kat situ tak apa, kita pindahkan nilai yang salah tu kat sini, tak ada masalah. Okay, tambah. Kalau kita dapat rugi bersih cikgu, kita tolak lah. Okay, kalau dapat rugi bersih, kita tolak. Kalau kita dapat untung bersih, kita tambah. So kita tambah, kita sama dengan, jangan lupa sama dengan. Okay, ni dah tambahkan, ni dapat sama dengan 342. Lepas tu tolak, ni segaris Okay, bila dah sama dengan ni, nilai dia tak ada bukti apa-apa, tinggal kosong. Lepas tu tolak ambilan. Ambilannya apa cikgu? Ambilannya adalah barang yang kita ambil ataupun duit yang kita ambil, apa sahaja yang kita ambil daripada perniagaan untuk kegunaan peribadi, anak, isteri, keluarga, suami. Okay, macam tu ambilan. Okay, ambilan adalah apa saja yang kita ambil, sama ada tunai ke, duit dekat bank ke, barang niaga ke, ataupun apa saja kita ambil untuk kegunaan diri sendiri, anak, isteri, keluarga ataupun suami. Okay, macam itulah. Okay. So ada perkataan tu. Okay, jadi itu ambilan. So ambilan pun dalam soalan dia bagi. Okay, jadi dalam mengaduga dia bagi, ambil nilai ambilan, kita letak kat lajur ketiga. Okay, lepas tu kita tolak 64342 tolak 540. Kita dapat modal akhir ni. Tengok kita mula dengan modal awal, kita akhir dengan modal akhir. Ini pun mesti tulis putih dia. Ini pelajar selalu lupa. Pelajar tulis dah kat sini, dia dah buat dah. Tambah sini, tolak sini, dia dah buat dah. Ni tolak, ni tambah. Kan? Pelajar dah buat dah. Tapi bila kat sini dah dapat nilai, dia tak tulis kat sini nama dia adalah modal akhir. Macam tadi modal kerja kan? Ni modal akhir. Jangan tertukar. Modal kerja dekat atas, modal akhir dekat bawah. Okay, dan akhir sekali, komponen terakhir adalah liability bukan semasa. So, liability bukan semasa, ada hutang lah, hutang untuk jangka panjang. Okay, hutang yang lebih daripada 1 tahun. Okay, hutang yang kita kena selesaikan lebih daripada 1 tahun. Contoh dia pinjaman. Tadi ada pinjaman cikgu. Tadi pinjaman yang kita selesaikan dalam masa setahun. Okay, yang ini pinjaman yang kita kena selesaikan lebih daripada 1 tahun. Okay, jadi biasalah tengoklah pinjaman bank ke, pinjaman bercagar ke, apa-apa saja nilai dia lah, nama dia. Okay, masuk saja nilai dia 23,000 kalau kat sini contoh. Okay, akhirnya kita tambahkan modal akhir tu, tambah dengan nilai pinjaman. Okay, kita dapatlah jumlah ni. Okay pelajar, mari kita tengok kat sini. Okay,
Inilah dia baru kita tahu sama ada yang kita buat daripada semalam, daripada hari tu ni imbang ke tak imbang, betul ke tak betul. Okay, kita bandingkan nilai ni dengan nilai ni. Ni kalau buat account ni, ini dua kena sama. Nama dia imbang. Okay, imbang. Kalau baca kat UiTM nanti dia kata tally. English lah. Okay, tally. Okay, ni imbang. Bila kita buat ni dua ni imbang, ni 86802, ini pun 86802. Imbang. Lega maknanya macam betul. Okay. Tapi kalau kita dapat beza ni 86802, ni 86800. Imbang tak? Tak imbang. Walaupun nilai dia beza dia RM2 saja, kita kena cari kat mana kita punya salah. Okay. So sebab apa? Ni kan dia ada punca ni daripada akaun tu rugi. Maknanya mungkinlah akaun tu rugi salah. Kita kena semak balik daripada akaun tu rugi. Tu rugi pula ada berkaitan dengan perdagangan. Semak balik dengan perdagangan. Macam tu lah. Okay, tapi kalau dah imbang, kita boleh tarik nafas lega. Okay, alright. So nak dapat imbang ni banyaklah proses dia. Buat perdagangan, untung rugi, barulah buat penyata kedudukan kewangan. Okay, so ini adalah penyediaan penyata kedudukan kewangan. Okay, so inilah dia. Okay, apa yang saya nak sampaikan pada kamu hari ni. Dan saya harap kamu salin format ni. Kemudian kamu buat latihan perniagaan Seri Gemilang. Okay, buatkan dia punya penyata kedudukan kewangan. Maknanya kamu dah buat dia punya perdagangan. Seterusnya kamu dah buat akaun tu rugi dia. Kamu sambung untuk dia punya penyata kedudukan kewangan. Nak tengok imbang ke tak imbang. Okay, cuba buat. Format sama. Okay, jangan print format ni. Okay, saya nak awak salin. Okay, so itu saja. Okay, untuk hari ni kita akan bincang pada kelas yang akan datang iaitu hari Isnin insyaAllah. Okay, by then, take care, stay safe, and if you have any problem or any difficulties, okay, you may just PM. Okay, or you can ask in the group, through the group. Okay, that's all for today. Okay, thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.